Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ada sharekan satu video. Video tu adalah sesi temu bual di mana perbualan itu membincangkan tentang bagaimana hebatnya seorang jurujual, bagaimana mereka boleh dibentuk menjadi jurujual yang hebat. Jurujual ini adalah wakil syarikat, dan sebelum mereka nak menjadi yang hebat, mereka perlu tahu peranan dan fungsi mereka dalam syarikat. Kita review sikit. Salah satu poin penting yang sering diabaikan oleh jurujual adalah mengingati kembali peranan sebenar mereka dalam syarikat. Bila mereka tak ingat ataupun mereka terlepas pandang tentang peranan mereka, peranan yang sebenarnya sebagai jurujual ini dalam syarikat, maka mereka boleh tersasar. Mereka boleh tersasar dan akhirnya mereka tidak dapat mencapai objektif ataupun mereka tidak dapat mencapai apa yang mereka target, iaitu sales. Apakah peranan jurujual dalam syarikat sebenarnya? Ini antara aktiviti-aktiviti yang wajib mereka lakukan apabila mereka menjadi seorang jurujual kepada sesebuah syarikat lah. Yang pertama, membuat panggilan kepada pelanggan. Ini adalah perkara wajib. Mereka perlu create database, iaitu data yang mengandungi maklumat pelanggan sebanyak yang mungkin. Kalau boleh, minta bantuan daripada pelanggan untuk mereka recommend supaya jurujual ini dapat create maklumat prospek yang baru. Sekarang zaman teknologi, so ada macam-macam cara jurujual boleh guna untuk mengurus database, iaitu maklumat pelanggan. Biasanya amalan yang dijadikan oleh jurujual profesional, mereka sekurang-kurangnya perlu mendapatkan 3 appointment sehari untuk prospek baru. Dan biasanya mereka menggunakan panggilan telefon. Yang kedua, peranan mereka adalah meluaskan sales territory. Apa sales territory ni? Territory jualan. Ini adalah wilayah sales territory ini adalah wilayah jualan. Wilayah jualan ini adalah kawasan mana ataupun prospek ataupun pelanggan tertentu yang menjadi fokus kepada seorang jurujual. Mereka jurujual ni dia tak boleh nak mengharapkan prospek datang kepada mereka. Biasanya kalau kita nampak jurujual, kita akan lari, sebab kita tak nak dengar apa yang mereka nak jual. Kita tidak approach kita sebenarnya berbeza. Di mana biasanya biar kita sendirilah yang tertarik dengan sesuatu benda itu, dan biarlah kita sendiri yang mencari semua maklumat, dan biarlah kita decide sendiri. Kita tak nak ada orang interfere dalam kita punya decision. Maksudnya kita nak larilah daripada jurujual. Kalau boleh kita tak nak pun bertembung dengan mereka. So peranan ataupun fungsi jurujual ini sebenarnya dia kena kejar prospek. Dia kena kejar dan dia kena menyalurkan maklumat-maklumat yang perlu prospek ini tahu tentang penawaran
produk ataupun perkhidmatan mereka lah. Okey, yang ketiga peranan mereka adalah of course meningkatkan jualan. Okey, sebab ini adalah salah satu tugas utama. Menjual produk dan meningkatkan jualan produk dengan kepelbagaian produk yang ada. Okey, mereka boleh menyesuaikan kehendak pelanggan dengan setiap produk yang ada. Okey. Seterusnya, antara fungsi mereka, fungsi jurujual ini adalah untuk meningkatkan imej. Imej siapa? Imej syarikat di mana mereka bertugas. Selain menjual, kita juga berperanan untuk meningkatkan imej syarikat. Secara logiknya, bila kita berjaya meningkatkan imej syarikat, ianya akan lebih mudah untuk kita menjual produk syarikat kepada pelanggan yang seterusnya. Sebab apa? Sebab apabila kita berkhidmat kepada syarikat yang mempunyai reputasi yang baik, okey, prospek akan mudah percaya. Okey, dan seterusnya mereka dengan mudahnya menyokong kepada apa yang kita nak tawarkan kepada mereka. Okey. Okey, seterusnya fungsi mereka ni adalah meningkatkan pengetahuan produk. Apa yang membezakan kita dengan kawan jurujual yang lain dalam syarikat ialah product knowledge, terutama dari segi teknikal. Apa yang mereka perlu buat adalah terus belajar, mencari segenap ilmu maklumat tentang produk yang hendak ditawarkan. Seterusnya, peranan mereka ataupun fungsi mereka adalah sebagai responder. Okey, iaitu memberi maklumat kepada syarikat berkaitan dengan feedback produk yang diterima daripada pelanggan. Okey, maklumat ini diperolehi oleh kita melalui aktiviti jualan ataupun perbincangan dengan prospek ataupun pelanggan. Dalam proses ini, kita dapat berkongsi pengalaman prospek ataupun pelanggan, berkaitan dengan apa sahaja kepada syarikat supaya syarikat dapat menambah baik, memperbetulkan, mengemaskini apa sahaja yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Seterusnya, bertindak sebagai mentor. Jurujual bertindak sebagai mentor, iaitu merujuk kepada jurujual senior, memainkan peranan sebagai mentor kepada jurujual junior. Ini pun salah satu tugaslah yang perlu mereka pastikan supaya dia punya konsisten perkhidmatan yang ditawarkan oleh jurujual itu akan diturunkan kepada orang-orang baru yang telah direkrut masuk ke dalam tim. Ramai mereka yang menjadi jurujual sekerat jalan dan merasakan kerjaya sebagai jurujual amat menyusahkan disebabkan oleh kurangnya galakan dan motivasi yang diterima daripada jurujual senior. Dan yang seterusnya, last but not least, sales meeting. Menghadirkan diri ke dalam sales meeting memberikan impak yang sangat besar kepada seseorang jurujual. Antara faedah yang akan diperolehi adalah perkongsian maklumat dari aspek strategi, pengurusan jualan dan juga motivasi. Selain itu, kita juga dapat memastikan, jurujual dapat memastikan misi dan objektif syarikat adalah selari dengan apa yang jurujual nak bawa. Okey, so itu adalah beberapa peranan ataupun fungsi jurujual dalam syarikat. So, apabila mereka telah mengetahui all things, so ini merupakan sebagai satu panduan
untuk mereka create something valuable dalam kerjaya mereka sebagai tenaga jualan. Okay. Okay. So, ini adalah artikel yang diterbitkan pada 2020 pada tahun ini. Kita nak tengok apakah tugas utama jurujual. Cuba kita bandingkan dengan artikel yang sebelum ini tadi. Menjana dan menentukan berkualiti. Penjualan jualan mempunyai pelanggan semasa yang mereka panggil secara berkala. Tetapi sebagai jurujual, anda juga mesti mencari prospek baru untuk widget atau perkhidmatan rundingan anda. Memanggil pelanggan memang adalah sama yang seperti kita lihat tadi. To call the prospect, to dapatkan prospek-prospek lah untuk kita target. Berunding harga dan jualan, ini kerja jurujual juga. Mereka akan membuat tawar-menawar dengan pelanggan, dan mereka seharusnya berani untuk decide. Dan mereka tahu apa yang mereka putuskan. Menyiapkan dokumen. Ini adalah salah satu fungsi jurujual. Dokumen-dokumen seperti apa? Dokumen seperti dokumen yang mengandungi info-info tentang produk, tentang syarikat, macam tugasan yang awak buat. Awak kena hasilkan pamphlet, brosur dan sebagainya, di mana dalam pamphlet itu, dalam brosur itu mengandungi pelbagai maklumat ataupun info penawaran produk kepada pelanggan. So, menyiapkan dokumen, menyediakan dokumen promosi merupakan salah satu tugas seorang jurujual. Berikut ini adalah artikel mengenai tips untuk meningkatkan skill negotiation. Negotiation ini adalah perundingan, negotiation, nego adalah satu skill yang tidak ada pada semua orang sebenarnya. Hanya orang-orang yang pandai bernegosiasi ataupun pandai atau bijak menggunakan kata-kata untuk berhadapan dengan seseorang untuk mencapai satu kata putus. Iaitu skill rundingan. Dalam proses jualan akan ada sebuah proses yang dipanggil negotiation ataupun disebut sebagai rundingan. Perkara yang paling menarik mengenai proses rundingan ini, kita berkemungkinan akan kehilangan bisnes atau berjaya mendapatkan bisnes. Dia 50-50. Sama ada you akan berjaya ataupun gagal. So, di sini artikel ini menyarankan beberapa tips untuk you polish you punya negotiation skills. Yang pertama, sentiasa memberi keutamaan untuk memahami kehendak pelanggan. Kita memang kena reda bahawa customer is always right and customer adalah king. Maka jurujual yang baik perlu menjadi pendengar yang baik dan jangan bersikap defensif sewaktu proses rundingan sedang dijalankan. Cuba fahami kehendak pelanggan sebaik-baiknya. Yang kedua, fokus kepada topik yang sedang berjalan. You cakap satu perkara, you jangan kona kanan, kona kiri, kona lipat, kona baring. Benda ini akan menyebabkan the other party itu akan
bosan dan fed up, mereka akan angkat kaki, tidak mahu join lagi negotiation. Yang ketiga, menyediakan pilihan penyelesaian masalah. Kita cuba memudahkan kerja orang lain. Kita tidak digalakkan untuk menyusahkan ataupun menimbulkan pelbagai lagi isu, sehingga kan tidak ada satu kata putus yang boleh diambil. Seterusnya, menggunakan masa rundingan dengan sebaiknya. Masa yang ada apabila kita bersama dengan orang yang kita akan melakukan sebarang bentuk rundingan, kita perlu guna sebaik-baiknya. Jangan buang masa. Direct to the point. Cuba discuss elok-elok. Cuba selami what is the issue or problem ataupun point-point yang boleh kita jadikan sebagai satu sebab supaya satu kata putus boleh dicapai lah. Seterusnya, sentiasa berusaha untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Jangan biarkan pelanggan mengetahui yang kita mempunyai kekangan masa untuk menyelesaikan masalah mereka jika ada. Make it simple. Buatkan mereka percaya kepada kemampuan kita. Berupaya untuk mentakrifkan definisi kejayaan semasa proses rundingan. Penting untuk kita mengetahui yang proses rundingan tersebut telah berjaya dan kita telah bersedia untuk mengambil langkah yang seterusnya. Kemudian, tegas dalam menawarkan pilihan penyelesaian masalah. Jurujual boleh dikatakan sebagai nahoda apabila satu sesi negotiation ini berlaku. Jadi mereka perlulah tegas. Kalau A lah putus kata putusnya, you sepatutnya approach pihak yang satu lagi untuk accept you punya you punya cadangan itu. So jangan berbolak-balik ataupun berlembut hati untuk perkara yang tidak sepatutnya. So seterusnya, tips adalah bahasa tubuh yang baik, seperti eye contact, dapat meningkatkan keyakinan pelanggan dalam proses negotiation. Tidak memaksa dan menggesa pelanggan. Inilah yang para pelanggan ataupun kita sendiri tak suka dengan sikap ini. Terlalu memaksa, terlalu positif terhadap apa yang mereka nak jual. Benda ini akan menyebabkan kita rasa ragu-ragu terhadap produk ataupun perkhidmatan yang dia nak tawarkan. Dan yang akhir, jangan merekod perkara yang belum capai kata putus. Apa maksud merekod? Maksudnya kita tidak boleh kata, ini adalah final decision dan inilah yang akan kita buat. No, kita tidak boleh menyebarkan perkara-perkara yang belum pasti. Dalam cogan kata, belum pasti jangan kongsi. So saya rasa daripada artikel ini dapat kita buat satu kesimpulan bahawa jurujual ini merupakan satu peranan yang sangat penting dan perlu dijaga sebaik-baiknya. Sebab apa? Mereka ini akan melalui proses yang sama berulang-ulang. Jadi apabila mereka melalui proses ini berulang-ulang, mereka sebenarnya learn. Mereka belajar sesuatu daripada apa yang mereka lakukan. Jadi untuk jurujual ini kita perlu peka terhadap sebarang bentuk perubahan ataupun apa sahaja mereka ingin sampaikan. So guys, saya rasa cukup dulu kuliah kita pada minggu ini. So kalau ada sebarang permasalahan, sila ajukan kepada yang berkaitan. Dan
Jangan lupa untuk merekodkan kehadiran di Google Classroom. So, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, boleh WhatsApp laju-laju, okay, ataupun tanyakan soalan tersebut di platform Google Classroom seperti biasa, insyaAllah. So, terima kasih untuk masa you all. Semoga kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.